Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Tuhanku, aku berserah kepadamu. Aku kembali kepadamu. Ya Allah, aku berserah diriku ini kepadamu. Aku kembali kepadamu. Oleh itu ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosaku. Tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. InsyaAllah kita akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah dah pun memasuki jam 5 petang waktu ini. Kalau dekat Malaysia lah 5 petang. Kalau dekat luar negara mungkin jam 2 petang di Mesir ke. Ya. Kan dia lewat sikit 5 jam daripada waktu 6 Malaysia. jam. 6 jam lebih kurang. Ya, Kan. betul. Mungkin di tempat lain waktu malam kan. Jadi apa-apa pun kita tetap teruskan kuliah kita, siaran kita untuk terus kita sebarkan lagi ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan yang kita dah pun susunkan di petang Selasa ini. Ya, insya-Allah. Kita ada rancangan setiap hari Selasa bersama rancangan Islam
Islam Agamaku. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah Universiti Putra Malaysia. Betul, kita tetap akan juga siarkan di Facebook Live BKM FM. Anda tonton di situ, dan kalau ada persoalan, pertanyaan, boleh hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, untuk tajuk perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan etika berpakaian. Format rancangan Islam Agamaku ni, kita memang fokus kepada sahabat-sahabat mualaf kita kan, yang mencari panduannya. Jadi kita nak bincang bagaimana etika berpakaian. Sebab mungkin ada perubahan fasa demi fasa dalam kehidupan kita ni kan. Namun kalau ada pertanyaan, kita boleh sama-sama kongsikan dengan sahabat pendengar kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang.
Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kita berada lagi di petang Selasa ini untuk teruskan siaran kita dan juga bicara kita pada petang ini menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan untuk itu kita terus nak mengalu-alukan kehadiran dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian Skype kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Cuma ayah tahu apa ada ni. Itulah kan Doktor, kalau di Kelang Lembah Kelang, kita harapkan semuanya baik-baik dan dapat lancar sekiranya dalam rutin kehidupan kita, insya-Allah Doktor. Insya-Allah, alhamdulillah. Walaupun air tak ada, kita nak bercakap tentang pakaian ni Doktor. Ya, itulah. Saja pilih pakaian. Pasal ayah tak ada ni, macam mana nak basuh baju. Alhamdulillah. Baik, rakan-rakan sekalian, rancangan Islam Agamaku anda boleh tonton sekarang ini secara langsung kita di Facebook Live IKIM FM. Dan kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan kepada kita di beberapa platform media sosial kita. Ya, insya-Allah boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, seperti apa yang Doktor berikan tadi, hint berkaitan dengan berpakaian. Kita nak cerita juga Doktor berkaitan dengan etika berpakaian. Apa kaedahnya Doktor? Sebab bila kita sebut dalam rancangan Islam Agamaku ini, ada sahabat-sahabat kita yang bertanya juga sebelum ni mungkin berubah fasa kehidupannya dan sekarang ni kita berada dalam agama Islam, perlu menutup aurat dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang begitu drastik. Jadi apa persiapan yang perlu dilengkapkan kepada sahabat-sahabat kita ni, insya-Allah? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona yang dihormati dan dikasihi. Muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bercakap dalam suasana keadaan tidak ada air, ataupun bahasa dia kan ayak tak ada, dan kita akan ada masalah banyak lah, ada masalah banyak. Cuma dari sudut ibadat Islam ni dia bagi jalan keluar kepada kita, iaitu kalau tidak ada air, maka untuk melakukan ibadat dia very simple, very senang, senang sangat, iaitu kita boleh bertayamum, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kaedah dia, apabila kamu tidak mendapati air tidak ada untuk berwudu, air tidak ada untuk digunakan sebagai mengangkat hadas besar, kaedah dia fatayammamu, hendaklah kamu bertayamum, jadi ini keindahan Islam, dia bagi jalan keluar kepada kita. Bahkan Islam ni dia jaga maslahat manusia ini, sehingga kalaulah air ada sekalipun tetapi ada mudarat kepada diri kita. Maknanya kalau kita gunakan air, kita dapat penyakit. Kalau kita gunakan air, penyakit kita lambat sembuh. Maka diberi ruang, jalan keluar, tak payah gunakan air lagi untuk berwudu, maka boleh diganti dengan tayamum, itu contoh bagaimana keindahan Islam, Bahkan kata sebahagian ulama, kalau air tu ada, air tu nak digunakan untuk berwudu dan air tu juga digunakan untuk minum, mana nak diutamakan? Sama ada air untuk berwudu ataupun air untuk minum, maka utamakan air tu digunakan untuk minuman, abaikan air untuk berwudu. Walaupun wudu tu ibadat. Air kita tak cukup, air tak banyak.
air nak datang lagi lambat lagi ni. Kalau ahli keluarga kita dalam rumah ada 10 orang pakat guna untuk ambil wuduk belaka, air cepat habis kan. Air minum tak cukup ya. Maka kita bagi keutamaan air untuk minuman. Kerana apa? Kerana wuduk itu dia ada ganti, iaitu gantinya dengan tayamum, manakala minuman itu tidak ada ganti. Kalau tak minum, kita jadi mudarat dan bahaya kepada tubuh badan kita. Jadi ini keindahan Islam ya, keindahan Islam. Maka begitulah topik bicara kita pada kali ini tentang masalah pakaian ya. Masalah pakaian, bagaimana kita nak berpakaian seorang yang nak berhijrah daripada tidak Islam kepada Islam, bagaimana etika berpakaiannya. Seorang Muslim yang dah lama mendedahkan aurat tiba-tiba dapat hidayah ya, yang lebih baik, terasa gerak hati untuk menutup aurat ya. Maka sini ada beberapa fasa yang perlu kita faham, konsep yang perlu kita faham dalam etika berpakaian ini. Yang pertamanya ialah kesopanan dari sudut berpakaian ya. Sopan dari sudut berpakaian itu perkara yang paling penting. Kita sopan dari sudut berpakaian. Sebab itu saya ingat kalau kita baca dalam rukun negara kita pun ada 5 dalam rukun negara. Perkara yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan ya. Susila dulu kan, susila dan sopan. Sopan dulu. Kesopanan dan kesusilaan. Dia cantik dalam rukun negara ni, dia susun elok. Maknanya dia sebagai satu dasar yang memandu kita ya. Mesti beragama, ketaatan kita kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan soal akhlaknya kesopanan dan kesusilaan. Maka dari sudut pakaian ni makna kita jaga sopan ke tak sopan, itu ya asalnya. Sopan ke tak sopan ya. Dalam masyarakat ni sopan ke tak sopan. Kalau sopan, clear, selamat dulu insya-Allah ya. Kalau kita ada kematian, kita pakai pakaian warna kuning, ziarah orang mati ya. Yang mati itu rakan kita berbangsa Cina sebagai contoh. Sopan ataupun tidak? Kita pakai baju warna-warni, pakai baju warna merah ketika menziarahi kematian seseorang. Ya, mungkin tidak sopan kerana pakaian itu untuk menggambarkan kegembiraan, warna merah dan sebagainya. Tiba-tiba hari kematian kita pakai pakaian yang menggambarkan kegembiraan, seronok. Adakah kita seronok dengan kematian seseorang itu? Ini sopan ataupun tidak ya, sopan ataupun tidak. Jadi kalau seorang Muslim mu'allaf ya, asasnya dia hijrah, dia mungkin kalau kata cepat sangat nak tutup aurat tu saya bimbang berat. Kecuali kalau orang tu iman yang betul kuat, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi perkara pertama dia pindah kepada kesopanan. Ya, pindah kepada sopan tu dulu. Maknanya kalau boleh daripada dulu pakai skirt nampak paha, bila dah masuk Islam pakai skirt lagi tapi labuhkan tutup paha ya. Bukan kita redha, tidak, kita tak redha ya. Tak tutup aurat tu salah lah. Tapi bagaimana langkah demi langkah, step demi step untuk penghijrahan ini ya. Kita tak mampu nak berubah 100% dengan begitu baik. Kita bukan pada zaman Nabi, zaman sahabat Nabi ya. Hari itu cepat. Sahabat Nabi itu kalau kata-kata arak, minum arak, dengar ayat haramkan arak, balik terus tuang apa ni ayat tuang arak, bergeleng-geleng lah kita katakan. Tak ada apa dah. Kenapa? Kerana sahabat Nabi iman kuat, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini keadaan kita lemah, suasana mungkin tidak membantu, maka saya nak mencadangkan supaya kita ambil langkah yang pertama, iaitulah kesopanan dan sopan dari sudut berpakaian itu ya. Yang keduanya barulah kita berusaha untuk menutup aurat ya. Barulah kita berusaha untuk menutup aurat ya. Dan aurat ni pun ada yang kadang-kadang sampai yang kita tengok masyarakat ada yang berpurdah sebagai contoh ya. Kita faham adakah wanita Islam mesti berpurdah? Ya. Tidaklah sebegitu ya. Tidak sebegitu. Kerana kita mengambil konsep yang lebih mudah Ya. iaitu ma'adal wajha wal kaffain. Lain daripada wajah dan lain daripada pergelangan tangan ya. Ramai orang salah terjemah ni ya.
orang terjemah dia kata aurat wanita kecuali tapak tangan. Ini salah. Tapak tangan ini. Ya. Ini tapak tangan. Mana ini aurat? Salah ni. Dia ma'adal wajah, kecuali wajah, wal kafain dan pergelangan tangan ni. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan ni tidak dikira aurat, bukan tapak tangan. Tapi banyak buku dia terjemah kecuali tapak tangan, muka dan tapak tangan. Makna yang ni tidak aurat, yang ni aurat. Itu salah. Macam nak tutup tu. Salah tu. Ya. Pergelangan tangan, bukan tapak tangan. Itu konsep dia. Jadi itu mudah. Itu mudah. Maknanya dan kata satu lagi pandangan, ini pun kita boleh ambil untuk meringankan kita, iaitu kecuali pergelangan kaki. Bagi wanita lah ya, kecuali muka, kecuali pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Wallahu a'lam. Okey, itu dia Mona. Ya. Di awal ni kita faham bagaimana persediaan kita dalam melihat etika berpakaian ini. Pastinya kena sopan dan menutup aurat. Itu yang digaris panduan dalam agama Islam kita. Kejap lagi kita nak jawab lagi beberapa soalan yang kita dapat di media sosial kita dan juga di Facebook kita pun ada juga soalannya insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. 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 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah. Dan kita bincang dengan tajuk etika berpakaian. Kita nak sambung lagi, Doktor, dengan tajuk ini. Apa yang perlu kita tahu supaya persediaan tu sentiasa kita ada, sebab hari ini kita hidup dalam masyarakat yang berbeza agama, kaum, dan kita kena tahu juga tiba-tibalah berlaku kalau ada kes yang berlaku seperti orang Islam dia meninggal dunia, tapi orang bukan Islam nak datang ziarah, jadi pakaiannya pun kena ikut juga kesesuaian. Pendapat doktor pula macam mana? Baik, kalau isu yang sebegitu maknanya dia perkara penting sopan je lah, ya. Sebab itu bila kita lihat bila berlaku kematian orang Islam yang datang tu, dia akan pakai selendang, ya, selendang tutup kepala sikit walaupun dia tak bertudung. Seorang non Muslim datang, wanita dia tudung, ya, dan pakailah seluar pendek tak, seluar pergi main golf, seluar jogging, tak pakai seluar panjang, ya. Itu sopan lah, sopan dan menutup aurat, ya, sopan. Jadi itu asas penting, kesopanan itu. Maka begitu jugalah bila kita menziarahi jenazah non Muslim sebagai contoh, ya, kita perlu melihat dari sudut konsep kesopanan itu, ya. Jadi kita dah bicarakan masalah kesopanan dan masalah aurat, ya. Masalah aurat bagi wanita seluruh badan kecuali muka, kecuali pergelangan tangan dan pergelangan kaki, ya. Pergelangan tangan ni pun kata sebahagian ulama kalau dia jatuh sikit-sikit pun tak apa, ya. Misalnya seorang pensyarah, seorang guru mengajar di sekolah, dia jatuh sikit-sikit pun tak apalah, ya. Asalnya dia pakai elok lah. Bukan dia pakai baju yang memang lengan pendek tu dah. Dia pakai labur tapi masa menulis di papan putih tu jatuh sikit. Itu dimaafkan, tidak menjadi kesalahan, ya, tidak dikira sebagai dosa. Ini kita melihat keringanan, ya, keringanan. Kadang-kadang kita ziarah, ya, kita nak basuh pinggan di dapur, kita senting sikit, senting kan dia panggil, ya, kita lipat sikit baju tu kerana tak nak basah sangat, ya. Itu pun tidak ada masalah, satu perkara yang normal, ya. Satu perkara yang kita kata tidak menjadi masalah lah, ya, dalam agama kita, ya. Manakala aurat lelakinya ialah di antara pusat dengan lutut. Mudah sikitlah pusat dengan lutut, ya. Cuma kalau lelaki itu tak pakai baju tu pelik sangatlah, ya. Pakai kain pelekat, tutup pusat, tutup lutut, ya. Pergi surau, pergi masjid, ya. Atas tak tutup. Tutup aurat tapi kesopanan tu tidak ada. Jadi kita nak kena gabungkan di antara sopan dan juga tutup aurat. Baik, satu lagi ialah dari sudut pakaian yang berlainan jantina. Ini pun kita nak kena jaga juga, pakaian yang berlainan jantina. Seorang lelaki tidak seharusnya memakai pakaian wanita. Dan begitu juga seorang wanita tidak seharusnya memakai pakaian lelaki. Ya. Seorang lelaki dia pakai baju kedah, ya. Ada baju kedah tu baju orang perempuan, ya. Baju pahang, dia pakai baju kurung. Baju kurung untuk orang perempuan lah, ya, pakai begitu, ya. Zaman-zaman ayak tak ada ni, baju tak ada pakai. Bila baju isteri dia kan, isteri dia baju 3 almari, dia 1 almari dah habis dah. Tak boleh lah, ya. Itu sudah tasyabbuh, sudah menyerupai sesuatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang tasyabbuh, menyerupai sesuatu kaum, maka dia di kalangan mereka. Jadi kalau seorang lelaki pakai pakaian seorang wanita, dia termasuk dalam kalangan golongan wanita. Maksudnya apa? Maksudnya dosalah. Salah kamu buat satu kesalahan tu. Begitu ya, seorang wanita dia pakai pakaian seorang lelaki. Ini saya pakai baju Melayu ni, baju Melayu. Baju Melayu lah, baju Melayu ni, kan? Kalau seorang perempuan, isteri saya pakai baju ni, salah. Sebab baju ni untuk lelaki, bukan untuk wanita, ya. Begitulah pakaian. Tapi kalau dia pakai pakaian ni, kita kata seluar, ya, seluar untuk wanita ada, seluar untuk lelaki ada, itu tidak ada masalah. Kerana seluar tu lelaki pun boleh pakai dan wanita pun boleh pakai. Sebab itu dalam satu riwayat hadis dinyatakan begini, ya, ada seorang perempuan dia jatuh daripada kenderaan, dia jatuh daripada kuda ataupun daripada hemar jatuh, dan dalam riwayat itu tersingkap, terselap jubah yang wanita tu pakai naik ke atas,
Jubah tu naik ke atas. Jadi nampaklah bahagian bawah ni kan. Tetapi wanita itu memakai seluar panjang di bahagian dalamnya. Maka riwayat menyebut rahimallahul musarwilat. Moga-moga Allah merahmati wanita yang memakai seluar panjang. Sebab bila pakai seluar panjang ni dia astaru, dia lebih menutup. Ya, dia lebih menutup. Lepas ni kita pakai biasa kain dan sebagainya, seluar tu dia lebih menutup. Apatah lagi kalau pakai seluar, pakai baju kurung, pakai jubah, ya, dia lebih menutup. Tapi kalau pakai seluar pun seluar yang longgar, seluar yang tidak nipis, ya. Nak ke pejabat pakai seluar, itu pun dikira sebagai menutup aurat, ya. Jadi masalahnya jangan kita pakai pakaian yang berlainan jantina, ya. Jangan pakai pakaian yang berlainan jantina. Dan satu laginya ialah kita nak jaga supaya kita tidak memakai pakaian yang khas bagi sesuatu agama. Pakaian khas bagi sesuatu agama walaupun bentuk aurat. Ya, saya sebagai contoh pakai pakaian sami, nak oren, ya, pakai macam sami lah, ya, berlipat selendang macam sami, ya, jalan pakai selipar pula berjalan, sekali pandang dari belakang ni siapa? Oh, ini Tok Sami, ya. Pasal apa? Pasal pakaian itu nampak sebagai seorang sami. Ini pakaian khas bagi agama, ya, pakaian khas bagi agama. Pakai pakaian khas agama Kristian, seorang padri, ya. Itu mana seorang Muslim dia pakai pakaian khas bagi agama itu dilarang. Ya, dilarang. Kenapa? Kerana pakaian khas agama itu adalah syiar bagi agama tersebut. Pakaian sami yang warna oranye dengan kain dia tu semua tu syiar bagi agama Buddha. Pakaian seorang padri itu syiar bagi agama Kristian. Pakaian sami Hindu syiar bagi agama Hindu, ya. Jadi kita tidak seharusnya kita kata berasimilasi bersama dengan syiar agama bukan Islam tu, ya. Bagi mereka nak pakai itu hak mereka lah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi jangan tasyabbuh, jangan sopa dari sudut pakaian beragama, kerana asas hadis tadi itulah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang tasyabbuh dengan sesuatu kaum maka dia termasuk daripada golongan mereka, ya. Saya ingat masa saya duduk pondok dulu, saya duduk pondok Pasir Tumpu, ya. Ini masalah nak faham hadis tasyabbuh ni. Bila duduk di pondok, ya, petang-petang habis sembahyang asar, lepas sembahyang asar tu dia ada baca lagi satu kitab. Baca lagi satu kitab setengah jam, habis baca setengah jam tu 5:30, 5:40 macam waktu ni lah. Balik ke pondok, nak berehat, nak senam sikit lah. Antara senaman kami di kawasan pondok tu ialah main takraw. Bila main takraw tu, kita bawa lah tracksuit, pakai tracksuit, ya. Jadi adalah beberapa orang tu dia pandang lain sikit. Dia tak bagi kita pakai seluar tracksuit kerana bagi dia tak elok. Kalau nak minta takraw ni pakai kain pelekat. Jadi kita pun tak berapa faham kenapa tak boleh pakai tracksuit, kenapa kena pakai pelekat. Kita pun tak roaming sangatlah. Tak lama kemudian kita pergi mengaji dengan Tok Guru, ya. Bila bincang baca dengan kitab dengan Tok Guru tu, adalah seorang tu bila cara bab hadis tasyabbuh ni dia bawa contoh, ya, bukan Tok Guru, ni anak murid. Mana rakan perguruan lah di pondok tu, ya. Saya join pengajian tu. Dia kata tasyabbuh ni sopa ni kalau pakai seluar panjang, dia kata itu tasyabbuh dengan orang kafir, dia kata. Jadi dia kata siapa-siapa yang pakai seluar panjang itu tasyabbuh sopa dengan orang kafir. Tak boleh pakai seluar panjang. Saya bantahlah, saya bakang mana boleh pula. Kan? Saya tu pakai seluar panjang lama dan sebagainya dari sekolah rendah, sekolah menengah. Tak, dia kata itu sopa dengan orang kafir. Ini satu salah faham, ya. Salah faham terhadap tasyabbuh. Tasyabbuh dari sudut pakaian khas agama tu. Ya, adapun pakai seluar panjang, dia bukan pakaian orang kafir, ya. Dia bukan pakaian orang kafir. Dan kita lihat Rasulullah SAW pun dia ada pakaian. Bila duduk di Madinah, Rasulullah pakai pakaian di Madinah, cara Arab Madinah, pakai jubah, ya. Bila keluar pergi perang, Rasulullah tak pakai jubah, Rasulullah pakai baju besi dan sebagainya, pakai topi besi sesuai dengan keadaan itu. Jadi maknanya ada tentera kafir pun pakai baju besi, tentera kafir Arab Quraisy pun pakai topi besi. Adakah Rasulullah tasyabbuh dengan orang kafir? Tidak. Kerana tasyabbuh yang serupa yang salah ini ialah pakaian khas bagi agama mereka, ya.
Jadi saya ingat 4 perkara ni lah yang kita nak jaga, ya. 4 perkara ni kita nak jaga. Iaitu yang pertama sopan, kesopanan dalam berpakaian, ya. Kita pergi pejabat pakai kain plekat, pakai kain batik saja, ya. Tak sopan lah tu, ya. Kita pergi surat pakai kain plekat, baju tak pakai, tak sopan lah tu, ya, walaupun tutup aurat. Yang kedua kita tutup aurat. Lelaki cara lelaki, wanita cara wanita, ya. Dan yang ketiganya kita jangan pakai pakaian berlainan jantina yang berbeza. Dan yang keempatnya kita jaga jangan memakai pakaian khas bagi sesuatu agama bukan Islam. Wallahualam. Baik, itu dia 4 perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dan sebenarnya kita ada satu soalan doktor di talian WhatsApp kunci 01129004 004. Ada yang bertanya dari Ina Syawal. Doktor, macam mana cara yang terbaik untuk kita nak tegur seseorang itu supaya berpakaian menutup aurat? Kejap lagi doktor akan jawab. Kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Ya, para pendengar terus setia bersama kami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lezat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019-965-3166 019-965-3166. Stokis dan ejen diperlukan. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Betul, kita masih lagi bersama di talian Skype Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, untuk terus kita bincangkan dengan tajuk etika berpakaian. Tadi doktor berikan 4 garis panduan itu dan kita nak jawab soalan yang kita sempat umumkan tadi. Sahabat kita dari Ina Syawal yang hantarkan di talian WhatsApp konti 01129004 004. Katanya, doktor, macam mana cara yang terbaik untuk kita tegur seseorang itu supaya berpakaian menutup aurat? Boleh ke tegur depan-depan? Marah ke macam ni, doktor? Nak WhatsApp ke? Nak WhatsApp ke? Bagaimana, doktor? Tulis surat ke macam ni, doktor? Ya. Silakan. Baik, bila tegur ni dia, kalau tegur depan-depan tu dia macam bukan nasihat tu kan. Bila tegur depan-depan ramai orang pula, dia bukan nasihat, dia nak mendedahkan aib seseorang, ya. Itu sesuatu yang tidak baik. Dan kadang-kadang kalau WhatsApp pun boleh salah guna pula. Dia screenshot ke apa ke, ya, dia sebarkan kepada masyarakat, ya. Saya ingat kita nak kena selesaikan masalah hati ni dulu, ya. Salah satu cara lah, ini bukan the only way, ini salah satu cara, ya, yang boleh kita gunakan, iaitu kita kena tackle hati dia, hati manusia tu. Kerana hati tu adalah raja. Bila hati dia baik, hati seseorang tu insaf, hati seseorang tu ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, takut kepada azab Allah,
sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, insya-Allah orang tu akan mudah patuh kepada perintah Allah, termasuk perintah menutup aurat. Jadi sebab itu kita nak kena bina hati ni, ya. Misalnya takut kepada Allah, ya. Nak bagi halawatul iman, ya. Bila ada halawah kemanisan iman, ya, dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Itu contoh rasa manis iman tu. Kemudian nak ingat kepada akhirat, zurul kubur fa innaha tudhakkirukumul akhirah, daerah kubur, kerana kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi bila hati itu dah rasa, ya, rasa sayang, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, rasa nak kembali kepada Allah, ya, rasa teringat kepada hari akhirat berbanding dunia, dan insya-Allah, ya. Jadi sebab itu dia ambil masa sikitlah, ya. Berbanding kalau kita terus depan-depan ni marah, tengking ni, kamu ni tak tutup aurat lah, apalah. Ya, kadang-kadang mungkin dia boleh terima, kadang-kadang dia mungkin rasa malu, kadang-kadang mungkin dia rebel, dia memberontak. Jadi saya ingat kita boleh tackle melalui hati tu, ya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, betapa pentingnya hati kita ni, supaya bila hati yang baik juga akan menonjolkan akhlak yang baik juga, seperti apa yang diterangkan oleh Ibu Bahagia Doktor. Baik Doktor, kita dah hampir sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit kesimpulan yang boleh kita buat dan pesanan saranan yang nak disampaikan oleh Doktor berkaitan dengan tajuk etika berpakaian. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau bagi rakan-rakan kita yang masuk Islam, ya, dia daripada etnik yang berbeza, kaum yang berbeza, ya. Tidak ada masalah untuk kita memakai pakaian etnik kita. Seorang Cina dia nak masih kekal dengan pakaian Cina, tidak ada masalah. Seorang India dia nak pakai pakaian etnik India, tidak ada masalah. Seorang Kadazan, seorang Iban, seorang Bidayuh, dia masuk Islam, dia nak pakai pakaian Kadazannya, Ibannya, Bidayuhnya, tidak ada masalah, ya. Kerana Islam meraihkan, dia nak pakai pakaian apa pun pakailah, ya. Kerana dia bila masuk Islam tak semestinya pakai jubah, ya. Pakai pakaian masing-masing. Sebab tu saya pun pakai baju Melayu. Nama Melayu, baju Melayu, pakai baju Melayu, ya. Kadang-kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai t-shirt, kadang-kadang seorang Muslim dia nak pakai pakaian Kadazan, silakan. Seorang Cina Muslim dia nak pakai pakaian Cina, silakan. Tetapi kita nak jaga tu. Kita nak pakai pakaian etnik kita, kerana kita Cina, kerana kita India, kita Melayu, kita Kadazan, kita Iban dan sebagainya, silakan. Tetapi pada masa yang sama kita adalah Muslim, kita adalah hamba Allah. Maka kita sesuaikan sikit, kita pedor sikit, pedor pakaian kita, kita ubah sesuai sikit pakaian kita itu supaya sesuai dengan hukum syarak, dengan hukum Islam. Jadi sebab itu perkara yang kita sebutkan tadi itu tak ada mesti pakai jubah, mesti pakai sorban, ya, mesti pakai purdah, tak ada. Ya, pakailah pakaian dengan syarat pakai. Ya, itu sopan, itu jantina yang berbeza, dan pakaian itu bukan pakaian syiar bagi agama. Saya ada seorang yang keluarga mu'alaf lah, dia masuk Islam lebih kurang 8 tahun. 8 tahun kalau tak salah saya. Kemudian dia ada masalah nak pergi kenduri, keluarga yang bukan Islam tu. Syaratnya mesti pakai sari. Mesti pakai sari, ya. Jadi dia kata macam mana, dia dah pakai tudung semua, ya, bila majlis kahwin sepupu dia tu dia nak kena pakai sari, dia kata. Saya kata pakai jelah sari tu, kan. Bukankah sari itu kan ada kain, ya, bila orang perempuan India kan, bila dia bila ada lelaki kan dia akan angkat kain sari itu tutup, kan. Kan. Jadi kamu berada dalam majlis kahwin dengan sepupu kamu yang perempuan dalam rumah, dalam bilik tu, kamu bukalah tudung tu, tak ada masalah, kan. Boleh pakai apa scarf anak tudung tu. Kemudian bila ada lelaki ajnabi tu, kamu angkat dah kain yang panjang lebar, kain sari tu tutup, ya, pegang kat sini sikit. Jadi kita selesai masalah. Dia kata alhamdulillah. Dia tak kata dia tak mau hadir dah kenduri tu. Dia kata silaturahim, kita sesuaikan sikit pakaian dengan hukum syarak. Wallahu a'lam.
Amin, amin, insyaAllah. Semoga itu juga akan kita dapat lengkapkan diri kita dengan panduan yang diceritakan, digambarkan tadi, insyaAllah, mengikut kalau pakaian lelaki dengan kelakiannya lah kan, wanita dengan kewanitaannya. Termasuk juga kita hormat menghormati antara satu sama lain. Tama-tama kita di Malaysia ada pelbagai kaum, pelbagai agama, semuanya adalah mengikut kesesuaian dan juga etika yang sebenar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, rancangan Islam Agamaku Besaran di setiap hari Selasa petang. Dan insyaAllah kita jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan kekal setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju. Sebut je ayam, semua ayam dia nak sapu. Cuma, bukan nak mahu, tapi hidup kita boleh jadi haru biru kalau sumber makanan keluarga kita tak ambil tahu. Peliharalah diri, peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya, pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikib.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut, termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum.
Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan, dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا في كونها فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 3 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 20 Oktober 2020. Kangar Alustar 73 minit malam, Pulau Pinang 74 minit, Ipoh 72 minit, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam dan Seremban 7 malam, Bandar Melaka 6.59, Johor Bahru 6.53, Kuantan 6.55, Kuala Terengganu 6.53, Kota Baru 6.56, Miri 6.11, Kuching 6.28, Lahad Datu 5.52, Tawau 5.56, Kota Kinabalu 6.2 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya? Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu reput, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar Radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644-9041-3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011-500-50035. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan oleh Telekong Siti Hadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang meneliti cadangan untuk menempatkan pelajar di Sabah yang bakal menduduki peperiksaan di asrama bagi sekolah yang terpaksa ditutup berikutan wabak COVID-19. Justru menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin, ini susulan kecenderungan ibu bapa di Sabah yang mahukan anak mereka yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SCPM menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka dengan para guru. Beliau menyatakan perkara itu pada sidang media di Putrajaya selepas mempengerusikan mesyuarat secara dalam talian bersama pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah yang berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jelas Dr. Razi lagi, walaupun pelajar yang tinggal di asrama di negeri Sabah telah dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing ekoran pelaksanaan PKPB, namun kebanyakan ibu bapa memilih agar mereka terus tinggal di asrama kerana keadaannya yang kondusif dan lebih selamat. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Lok Nur Rashid di Tanjung Piandang, Parit Bunta Perak ditutup selama 7 hari mulai pada hari ini selepas dapat kes jangkitan wabak COVID-19 di sekolah tersebut. Pengarah Pendidikan Perak Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, sekolah itu akan dibuka semula pada 27 Oktober ini. Penutupan terbaru itu menjadikan 5 buah sekolah yang ditutup setakat ini di negeri Perak disebabkan terdapat wabak COVID-19 memabitkan guru dan pelajar. Kerajaan Negeri Sabah terus mempergiatkan usaha mengagihkan bekalan makanan kepada golongan sasar yang memerlukan dan terkesan akibat penularan wabak COVID-19 agar mereka tidak tercicir daripada menerima bantuan berkenaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Syahilmi Yahya berkata, golongan sasar itu adalah penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan yang diperingatkan